Oke, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Suara saya dengar? Okey. Okey, so kita sambung yang minggu lepas punya nak discuss yang homework tu lah. Minggu sebelum tu kita buat apa minggu sebelum tu? Kita buat yang jap, kita dah discuss yang set 4 kan? Lepas tu set 4 tu kita dah discuss bahagian A, dan bahagian B. Bahagian C belum? Betul? Bahagian B tak habis lagi kod semua. Ya. Okey, kejap. Bahagian A. Dah cikgu. Bahagian C Bahagian belum. Bahagian A dah, bahagian B dah, bahagian C pun ada yang dah. Kan ada yang dah dan nombor tak habis. Oh tak habis je. Nombor sampai nombor 3 A dan B. Nombor A, B, C. Nombor 4 belum. Okey, tak apa. Okey, kita bincang dulu sikit yang tu. Kita bincang dulu yang bahagian C. Baru kita masuk ke bahagian A dan B untuk yang homework minggu lepas. Okey. Okey, kita mulakan dengan ummul kita Al-Fatihah. Okey, set 4 bahagian A. Nombor 4A. Sorry, set 4 bahagian C, nombor 4A. Okey, raja di bawah menunjukkan lukisan berskala bagi sebuah kubot. Diberi bahawa skala yang digunakan ialah 1:200 dan isi padu sebenar kubot ialah 288. Oh, isi padu sebenar skala maksudnya bawah tajuk lukisan berskala lah ni, lukisan berskala. Okey. Diberi bahawa skala yang digunakan ialah 1:200. Maksudnya dalam lukisan ni lukisan dia 1. Maksud skala yang sebenar kalau 1 cm maka dia 200 apa? 200 cm. Macam tu. Skala dia 1:200. Okey, lepas tu isi padu sebenar kubot ialah 288. Ni isi padu sebenar. Okey. So kalau kita kena banding lah isi padu sebenar kubot dengan isi padu lukisan. Yang tu kita kena bandingkan isi padu kubot dengan sebenar dengan lukisan.
Okey, so hitung nilai X. X tu tinggi kan. Okey. So, panjang kita, okey, kita nak tahu isi padu sebenar lah kan. So, kita nak guna isi padu tu, maksudnya kita kena banding isi padu lukisan dengan sebenar. Isi padu lukisan dengan sebenar. So, dia ni nisbah 1, nisbah 200. So, sebelum tu awak kena tengok unit dia tak sama kan. Kalau sini cm, sepatutnya kalau nisbah tu 1 cm bersamaan 200 cm isi padu, 200 cm tu panjang sebenar, ukuran sebenar. Okey, 1 cm lukisan bersamaan 200 cm ukuran sebenar. Jadi, kita kiralah one by one, panjang dia 6 cm lukisan. So, kalau 6 cm panjang dia, so 6 darab dengan 200 cm. 6 darab dengan 200 cm kan. Okey, sekarang ni dia dalam cm. Jawapan dia dapat 1200 dalam cm lah. Okey, so nanti kita nak tukar ke meter juga sebab isi padu sebenar dalam meter. So awak boleh tukarkan terus kepada meter. Tukar je terus kepada meter. Dapat 12 meter. Okey, lepas tu sama juga yang 4X ni pun lebar dia tu darab dengan 200. 4 darab 200. Lepas tu bahagi dengan 100 cm. Dapat dalam meter. Okey, kiranya kan 1 M sama dengan 100 cm. So, meter nak tukar ke sentimeter darab, sentimeter ke meter bahagi. So, bahagilah. Okey, so 4 darab 200 dapat 800, bahagi 100 dapat 8. Yang ni betul. Okey, lepas tu tinggi pula. Tinggi ni X. So, sama juga. X tu kena darab dengan 200. Lepas tu dapat 200X. Kena bahagi 100. Dapat 2X. 2X meter. 2X meter. Jadi sekarang ni, bila kita darab dengan yang, maksudnya 6 cm tu kan. Kita dah darab dengan, kiranya ni adalah lukisan sebenar dah lah ni. Garis yang panjang, lebar dan tinggi tu ialah ukuran sebenar dah. Bila kita darab dengan 200 tu, dia jadi ukuran sebenar. So sekarang ni kita bandingkan. Ukuran sebenar kita, panjang darab lebar darab tinggi, 12 darab 8 darab 2X sama dengan 288. 12 darab 8 darab 2X sama dengan 288. Okey, awak kira dapat yang ni 192X. So, kira X dapat 1.5. Okey, dah. Boleh teruskan? Ke nak salin lagi? Okey, saya teruskan yang B. Yang B ni sebuah poligon sekata dengan sudut peluaran 18 darjah. Dilukis semula dengan menggunakan skala 1/10. 1/10. Sebuah poligon sekata dengan sudut peluaran 18%. Sudut peluaran. Dilukis semula dengan menggunakan nisbah 1/10. Diberi panjang sebenar sisi poligon sekata ialah 15 cm. Diberi panjang sebenar sisi poligon sekata ialah 15 cm. Hitung perimeter dalam cm lukisan berskala.
poligon sekata itu. Jadi sekarang ni kita kata dia ni peluaran 18% kan. Kita kata sudut peluaran 18% dan dia ni adalah poligon sekata. So apabila poligon sekata, contoh saya bagi heksagon. So bentuk heksagon tu sudut peluaran dia, okey, jumlah sudut peluaran wajib dapat 360. Jumlah sudut peluaran lah. Yang tu jumlah sudut peluaran. Okey, kalau kita tambahkan semua ni, kita dapat 360. So yang ni dia kata satu tu nilai dia ialah 18%, 18 darjah. Jadi jadi kalau kita nak tahu sudut peluaran, jumlah sudut peluaran ialah 360. Satu sudut ada 18 darjah. So berapa bucu? Jadi kita buat apa? Kita bahagilah 360 bahagi 18 ni, maksudnya ada 20 bucu. Kita ada 20 bucu. Jadi poligon dengan 20 bucu. Jadi sekarang ni kalau 20 bucu, bayangkan heksagon ni adalah bentuk yang poligon 20 bucu lah. Okay. Sepatutnya ada 20 lah. Saya tak lukis senang, sepatutnya 20. Okay, so kalau satu sisi tu 20 bucu ni, kalau 20 bucu ni bersamaan 20 sisi lah kan. 20 bucu tu bersamaan 20 sisi. So kalau panjang sebenar ialah 15 cm, panjang sebenar sisi ialah 15 cm, ada berapa sisi? 20 kan. So 20 darab je lah dengan 1.5. Dan dia kata dalam cm. Okey, ni nisbah 1 hingga 10. So 1 hingga 10, kiranya 15 cm tu lebar dia 15 kan. Lebar dia kata 15. So kita nak lukisan pula. Kita nak lukisan berskala. So satu ni lukisan. Awak kena ingat yang depan tu 1:10 tu, satu tu lukisan. Yang 10 tu sebenar. So kalau 1:10, yang dia bagi tu 15 tu, yang dia bagi 15 tu adalah 10. 15 ialah 10. So nak tahu dalam lukisan dalam skala, 15 kena bagi 10, dapat 1.5 cm. Jadi apa yang kita perlu lukis ialah perimeter drawing tu 20 sisi darab dengan 1.5 dapat 30 cm. Kira kita tambahlah, yang kita lukis nanti hanyalah 1.5 cm sahaja. Sisi dia yang lukislah. Kalau yang sebenar 15 cm. Okey, saya teruskan boleh? Okey, yang C. Raja di bawah menunjukkan sebuah kubus. Cari panjang dalam cm MF. Okey, cari panjang dalam cm MF. Okey, M dekat sini, F dekat sini kan. Okey, so dalam tajuk ni awak kena tengok dia ni, kalau macam F kan, M tu dekat atas kan. So awak kena cari satu garis lagi yang sama tinggi dengan F tu, sama level dengan F. Sama level dengan F dan M tu puncak tadi, MF kan. So M tu puncak tu kena bagi ada M tu jadikan dia puncak lah. H dengan F tu level bawah macam tu.
Okay, so dia nak panjang MF tu, kalau kita kira ni, kita perlukan hypotenuse. Sebabnya ni adalah bentuk kubus. Ni adalah bentuk kubus. So, panjang, lebar, tinggi dia semua sama. Semua 5, 5, 5. Kan? Semua 5, 5, 5. So, kalau 5, 5, 5, dia macam, kalau kita nak tahu panjang MF tu, dia ibarat macam kita ambil yang tengah ni lah. Yang bawah ni kan. Ibarat macam kita letak yang bawah ni. Sekejap saya lukis balik. MF tu kat sini kan. So yang bawah ni, dia ada H kan. Ada H kat sini kan. Ni MF kat sini. So F, M kat sini kan. So sekarang ni awak kena tahu yang FH ni dulu. Awak kena tahu FH ni dulu berapa. FH tu dulu berapa. So FH tu ialah hipotenus tu. Sebab dekat G dia 5, GH dia 5. Dan sudut dekat GH tu dia kan kubus. So 90 darjah. Dekat GH tu, GFH tu. Yang ni 5, 5. Jadi 90 darjah. So guna teorem Pythagoras. Guna teorem Pythagoras. Di mana kalau kita nak cari FH ni, dia jadi C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Ingat kan teorem Pythagoras? C tu ialah teorem hypotenuse lah. A dengan B tu dua sisi yang lain. So 5 kuasa 2 tambah 5 kuasa 2. Jadi nak cari C, punca kuasa kan 5 kuasa 2 tambah 5 kuasa 2 tu. Okay, awak dapat punca kuasa 50. Punca kuasa 50. Atau kalau awak dapat poin-poin pun boleh lah. Perpuluhan pun boleh je. Kalau dapat jawapan dalam perpuluhan pun tak ada masalah. Okey, seterusnya. Dah dapat MF, dia nak MF kan? Okey, MF dekat atas ni. FH kita dah ada. FH kita dah ada berapa tadi? Punca kuasa 50 kan? So sekarang ni, MH ni ialah 5 tinggi kan? MF. Sini pun dah jadi punca kuasa 50. Dan sini sudut dia mesti 90 darjah jugalah. Sebab kan dia kubus dan dia menegak macam tu. Jadi dia sudut dia tu 90 darjah. So guna lagi sekali teorem Pythagoras. Kita nak tahu sini. Guna teorem Pythagoras lagi sekali. Punca kuasa M kuasa 2 tambah dengan punca kuasa 50 kuasa 2. Dapat macam ni. Punca kuasa 75 atau 8.66. Selesailah panjang. Cara nak jawab panjang dia. Lepas tu sudut MFH. Sudut MFH. MFH kat sini kan. Okay, so dia nak tahu sudut kat sini. Dia nak tahu sudut kat sini sekarang ni. Macam mana nak tahu? Okay, so kalau kita nak tahu sudut, kita guna Sohcahtawa. Sohcahtawa. Ingat, kita perlu guna Sohcahtawa. Kalau tak ingat, kalau awak masih tak ingat, lepas ni pergi buka buku. Apa Sohcahtawa tu? Ingat, kita kena sampai bila-bila pun ingat. Dekat 4 ke 5 pun guna lagi pasal ni. Sentiasa akan guna. Okey, sudut MFH, sudut dekat F. Jadi dekat sini maklumat apa yang kita ada. Okey, kalau dekat sini sebenarnya awak boleh guna tak kisah pun yang mana. Boleh guna soh boleh, cah boleh, tan pun boleh, tak kisah. Banyak yang kita boleh buat. Sebabnya semua sisi kita tahu nilai dia kan. Semua sisi kita tahu nilai dia. Kalau awak nak guna soh. Kalau nak guna soh, nak guna sin. So gunalah sin. Sin theta atau sin MFH tadi sama dengan O opposite. Maksudnya sudut kita dekat sini opposite kita 5. 5
5 per dengan H. Hipotenus. So, punca kuasa 75. Lepas tu kita nak tahu sudut MFH. Yang ni guna kalkulator. Masukkan nilai dia. Dapat berapa? Tu kalau guna sin. Nak guna cos pun boleh. Kalau guna cos, guna cah A per H. Guna cah, so jadi cos sudut MFH tu A per H. A per H kat sini. A tu adjacent, sebelah dia. Tu punca kuasa 50. Dan H dia ialah hypotenuse, punca kuasa 75. So nak cari sudut, cos punca kuasa 50 per punca kuasa 75. So nanti masukkan je dalam kalkulator dapat berapa. Okay, so yang ni kalau nak guna tan pula, tawa lah. Tan tawa. Tan sudut MFH, O kita, O tu sudut yang bertentangan dengan F, 5. Dan H kita sudut yang hypotenuse. Punca kuasa 75. Tawa, tawa A, adjacent. Punca kuasa 50. O per A. So dapat 35.26. Kalau awak kira C ni pun pastikan dapat 35.26. Cos pun akan dapat nilai yang sama. So dalam soalan ni dia tak kisahlah awak nak guna soal tawa ya, tak kisah. Sebab semua sisi kita tahu nilai dia. Okey, boleh soalan ni? Cikgu. Hmm. Saya tekan kalkulator yang punca kuasa 5 kuasa 2 tambah punca kuasa 50 tu, saya dapat 5.66. Yang mana? Awak kira yang mana? Yang MF tu soalan 1. Sini. Saya dapat 5.66. Awak tekan macam mana? Saya masukkan punca kuasa semua, lepas tu ada kurungan. Buat punca kuasa kurungan dalam dia. Ada ni tak punca kuasa 50? Ada. Cuba awak send jap. Awak snap yang awak kira tu. Okey. Okey. Saya rasa awak tertinggal bracket tu. Bracket ada 2 kali ke sekali? Tak apa awak hantarlah dulu. Nanti saya datang balik soalan ni. Lepas tengok. Okey, nombor 5, A1. Permudahkan berikan jawapan anda dalam pecahan termudah. Okey, soalan ni dia tak jelas. Saya pun dah bagi dalam grup kan. Okey, so 18/3 M kuasa 4 per N. Tulis balik soalan dia. 18 M kuasa 4 N bahagi dengan 3 M kuasa 7 N kuasa
N kuasa negatif 1 kan. Okey. So yang ni bawah tajuk indeks. Nombor boleh bagi terus dengan nombor. Ni bahagi kan. 18 boleh bagi dengan 3. 18 bahagi dengan 3. Lepas tu M kuasa 4 bahagi dengan M kuasa 7. So bila bahagi, tolak je lah. 4 tolak 7. M 4 tolak 7. Okey, kemudian N ni pula N bahagi dengan N kuasa negatif 1. So 1 tolak negatif 1. So ni kiralah balik. 18 bagi 3 dapat 6. 4 tolak 7 negatif 3. 1 tolak negatif 1 dapat 2. Okey, so nak tinggal jawapan ni pun tinggal macam ni dah betul. Cuma dia kurang tak berapa cantik lah. Dia tak berapa cantik kalau tulis macam ni. Kalau M kuasa negatif ni, kita cuba positifkan dia. Positifkan dia dengan letak dekat bawah. 6 N kuasa 2 bahagi dengan M je lah yang turun bawah. Sebabnya negatif 3 tu M je. Negatif 3 tu untuk M sahaja. So M kuasa 3 turun bawah. Okey, yang kedua. Yang kedua hari tu saya kata soalan dia 1/4 1 tambah R kan. Okey, 1 tambah R ataupun lebih tepat dengan 1 tambah X. Okey, tak kisahlah awak letak R pun boleh, X pun boleh. Okey, so untuk soalan ni selesaikan 1/4 1 tambah X sama dengan 8. Jadi, kalau dapat soalan macam indeks macam ni, kita cuba bagi sama nombor. Cuba bagi sama nombor. Kalau sini 4 dengan 8, try and error. Try and error lah macam mana 4 dengan 8 tu nak bagi sama nombor dia. Kalau contoh sini 4 kan, 8 ni kalau 8 ni ada tak 4 kuasa berapa? Kalau tak ada, kena ubah dua-dua. Kalau tak ada, ubah dua-dua. So kalau dekat sini, saya ubah dia menjadikan 2 kuasa something. Sebab 4 tu saya tahu dia adalah 2 kuasa 2. Dan 8 tu ialah 2 kuasa 3. Okey, so step dia 1/4. Okey, 1/4 ni saya tak naklah jadi ada pecahan. Okey, kalau 1/4 saya boleh tukar dia kepada 4 kuasa negatif 1. Tukar kepada 4 kuasa negatif 1, 1 tambah X. Dan bila ada bracket macam ni, okey, kalau ada bracket lah, kalau dia beza kalau contoh ada bracket 4 kuasa negatif 1, bracket 4 X contoh. Ni ada bracket juga tapi nombor asas dia ni ada 4. Kalau macam ni, dia akan jadi 4 negatif 1 tambah X. Dia macam sama je lah. Bezanya dia tulis bracket. Dia sama dengan yang kita buat 4 kuasa negatif 1 darab 4X. Macam ni dia akan sama dengan yang ni. Tapi kalau yang ni, dia tak ada asas kan. Maksudnya kuasa je darab. Negatif 1 darab dengan 1 tambah X. So dia jadi negatif 1 tolak X. Okey, sama dengan 8. So sekarang ni 4 dengan 8 tu kita kena bagi sama. So saya jadikan dia 2 kuasa 2 dan sini 2 kuasa 3. So bila 2 kuasa 2 ada bracket balik macam tadi. Okey, kena darab. 2 darab negatif 1 negatif 2. 2 darab negatif X negatif 2X. Sama dengan 2 kuasa 3. So dah sama dah nombor ni. 2 ni nombor asas dah sama. Okey, ambil je kuasa. Selesaikan. So selesaikan tu dapat jawapan. Dapat jawapan berapa? Dapat jawapan negatif 5/2. Negatif 5/2. Ataupun negatif 2.5. Kan, negatif 2.5.
Okey, saya teruskan boleh? Aku nak salin dulu. Okey, yang B. Dalam rajah di bawah PQR dan RST. RST ialah garis lurus. Diberi PR ialah 16 cm. Okey, PR 16. Semua ni 16. RT ialah 12. RT 12. Okey, kalau RT 12, sini dia letak tanda sama kan? Apa ni? RS sama dengan ST. So, dia jadi 6 lah sebab kan dia sama. 6 tambah 6, 12. Okey. Dan QS tu maksudnya yang ni lah. Direct terus. QS sama dengan 3/4 PT. Ukuran dia ialah 3/4 darab dengan PT. Okey, PT kita tak tahu kan. Cari nilai theta. Theta dekat sini. Theta ni, okey, kalau kita nak cari theta, kita perlukan dua sisi. Kita nak cari sudut kan. So, kita kena guna Sochautawa. Kita ada kena Sochautawa. Sekarang ni, untuk soalan ni hanya ada yang O je. Depan dia je kan. Depan dia je. Yang hypotenuse tak tahu. Yang tepi ni pun tak tahu. Okey, yang tepi ni pun tak tahu. Okey, tapi kat sini kita boleh cari. QS ni kita boleh cari sebab dia bagi yang ni. 3/4 PT. Okey, dia dah bagi QS ni ialah 3/4 PT. Tapi sekarang ni PT kita tak tahu kan. PT ni kita tak tahu. Okey, so dekat sini kita boleh guna formula teorem Pythagoras. Sebabnya ni bentuk segitiga dan sini ada sudut tegak. So boleh guna teorem Pythagoras. Okey, guna teorem Pythagoras untuk cari PT. Okey, saya imbaslah balik teorem Pythagoras. Ni mesti sudut tegak ABC. So hipotenus dia berlawanan bertentangan dengan sudut 90. C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Ini adalah teorem Pythagoras. Okey, selepas tu carilah sudut PT tu kan, garis sisi PT tu, punca kuasa 16 kuasa 2 tambah dengan 12 kuasa 2. 16 kuasa 2 tambah 12 kuasa 2. Formula ni je. Dapat punca kuasa 400 kan? Okey, ni soalan ni tertinggal ni. PT kuasa 2. Ni PT kuasa 2. So, bila kita nak tahu PT, okey. Silap. Tak payah kuasa 2 dah lah sebab saat yang pelajar ni dia buat punca kuasa terus. Punca kuasa terus tak perlu dah kuasa 2. Terus je lah kira. Kalau yang kuasa 2 tu, bila kita tak tulis lagi punca kuasa. Contoh macam PT sama dengan 16 kuasa 2 tambah 12 kuasa 2. So PT kuasa 2 sama dengan 400. So PT sama dengan punca kuasa 400. Okey, lepas tu dah dapat PT. PT tu 20. Okey, kita boleh carilah QS tadi. Cari QS guna formula yang ni. 3/4 darab dengan PT 20. Okey, darab. So, dapat nilai 15. Lepas tu, cari nilai theta. Okey, so tadi dah dapat dah QS. QS kita 15. Okey, so kita nak guna yang mana Sochautawa? Okey, kita ada O dan kita ada H, hypotenuse. So, guna sin lah. Sin theta sama dengan O6, H15. Okey, so theta sama dengan sin songsang 0.4. Okey, 0.4 ni tak payahlah. Tulis macam ni terus pun tak apa. Theta sama dengan sin
Sin songsang ni 6/15. Okey, lepas tu masukkan dalam kalkulator terus. Dapat jawapan 23.58. Dapat apa ni? Jawapan yang sama. Yang C, rajah di bawah menunjukkan dua bulatan yang berpusat di A dan B dengan masing-masing berjejari 21 cm dan 14 cm. Dua bulatan berpusat di A dan B. Okey, yang A berjejari 21 cm. Yang ni 14 cm. CDE ialah tangen sepunya kepada kedua-dua bulatan. Okey, dia nak hitung panjang CE. Okey, hitung panjang CE. Dia nak tahu yang ni. Okey, kalau sudut ni adalah tangen kan, bulatan kan. Ingat lagi. Kalau sudut, sekejap. Ni tangen. Oh, ada satu je tangen. Okey, sekejap. Okey, memandangkan sini ni, CDE ni adalah tangen sepunya kan. So, bila tangen, sudut dekat sini ialah 90 darjah. Sini 90 darjah. So, bila 90 darjah, bermaksud ini adalah segitiga bersudut tegak. Segitiga bersudut tegak. Kira segitiga bersudut tegak tu, kena guna teorem Pythagoras jugalah. C, A, B, C tadi kan. Okey, so sekarang ni sudut kita bayangkan sini 90 darjah ni kan. Ni terbaliklah ni 90 darjah. So sini 90 darjah kita. 21 katakanlah dekat sini 21. So sudut dia dekat sini kan 65 darjah. So macam mana kita nak cari yang satu lagi? Nak letak kat sini pun boleh 65. Sekejap. Tapi dia sebelah 21. Okey, sebelah 21. Kiranya, okey. Sekarang ni kita nak tahu panjang CE kan. Nak tahu panjang CE. Maksudnya kita kena tahulah sini berapa nilai dia. DE berapa nilai dia. Jadi kita guna teorem Pythagoras untuk kita, bukan teorem Pythagoras. Kita guna Sochah Tawah untuk kita tahu panjang dekat sini. Kita nak guna soh ke cah ke tawah. Kita tengok pada maklumat yang diberilah. Sini sudut. So ukuran 21 ni ialah sebelah dia A. Yang ni ialah A. Dan depan yang kita nak cari ni ialah depan O. Okay, so O dengan A. Maksudnya kita akan gunakan tawah. Kita akan gunakan tawah. Tangen 65 sama dengan O kita yang kita nak cari CD sama per dengan A 21. Ni. Tangen 65 CD per dengan 21. Okay, so untuk cari CD 21 ni pindah ke sini 21 tan 65. Okay, boleh tulis sebelah kiri atau pindah kanan teruslah. Okay, tangen 65. Ni kan tangen 65 sama dengan OCD A21. So nak cari CD sama dengan 21 tan 65. So carilah CD berapa. Dapat 45 cm. Okay. 45 cm. Sini 45. Cari DE pula. DE ni pun sama. DE ni pun sama. So, bila sudut dekat sini 65, maka sudut dekat B pun dia akan jadi 65. Sini 65. So, sama juga bila kita nak cari
DE ni adalah bertentangan dengan 65. Okey, betul. Ni bertentangan dengan 65 kan. Maksudnya yang kita nak cari ni ialah O dan 14 yang diberi ni ialah A. OA. Dalam tangent, sini adalah O, sini A. Okey, so cari DE. Guna tangent juga. Tan 65, sini O, sini A kan. Okay, masukkan dalam formula lah, tawa tu. Okey, lepas tu cari DE. 14 darab dengan tangent 65. 30 cm. Okey, nak tahu CDE, tambah je lah. Tambah je. 45 tambah 30, 75. Okey. Nombor 6. Nombor 6 is sebuah peta dilukis dengan menggunakan skala 1:n. 1:n dengan panjang sebatan jalan raya dalam peta itu, panjang sebatan dalam peta maksudnya yang dilukislah kan, 4.2 cm panjang sebatan jalan raya. Diberi bahawa panjang sebenar 1.68 kilometer. Okey, sekarang ni unit dia tak sama ni. Daripada 1:n. Nah, 1:n. Kalau ikut panjang sebenar dia 4.2, dia akan disebahkan dengan 1.68 kilometer ni kena tukar kepada cm. 4.2 kena tukar kepada 4.2 disebahkan 1.68 ni awak kena tukar kepada cm lah. So macam mana? 1 kilometer. Sekejap. Kilometer. Tukar ke meter, tukar ke cm. 1 kilometer darab 1,000. Meter darab 100. So bila tukar, bahagi 100 bahagi 1,000. So nak tukar 1.68 ni tukar kepada sentimeter. Okey, tengok sini je lah. Bahagi 100 dan bahagi lagi sekali 1,000. Bagi 100 bagi 1,000, so kita dapat 4.2 dengan 168,000. Maksudnya dalam peta kita lukis 4.2, panjang sebenar ialah 168,000 cm. Sentimeter lah, sama dah unit. Okey, so hitung nilai N. Okey, hitung nilai N. Maksudnya kalau macam ni kan, peta 4.2. So macam mana kalau 1 cm jalan raya akan jadi berapa? 1 cm jalan raya akan jadi berapa? Bahagi je lah. Bahagi je. Nampak tak? Dia ni peta 1 cm. Jalan raya berapa? Kalau peta 4.2, jalan raya 168. Peta 1 cm berapa? Kena bahagilah 168,000 ni bahagi 4.2. Ataupun dalam bentuk nisbah ni awak boleh terus bahagi dekat sini. Boleh terus bahagi dekat sini. Ambil je bahagi dengan 4.2 lah sebab kita nak jadikan dia 1. 1 nisbah berapa? Awak dapat 168,000 ni bahagi dengan 4.2. Dapatlah jawapan 40,000. 40,000. Maka N kita ialah 40,000. Okey. Yang kedua, panjang sebenar sebatang sungai. Jika panjang sungai itu pada peta ialah 8 cm. Panjang sebenar sungai pada peta ialah 8 cm. So 8 darab dengan 40,000. Senang je lah. 8 darab 40,000 dapat jawapan dalam cm.
Dapat jawapan tu dalam cm. 3200 cm. So, kalau awak tukar kepada kilometer lagi okey. Sebab yang dia bagi ni kan kilometer. Yang kita dapat ni ialah cm. So, cuba tukar kepada kilometer. Kena 32000 ni darab dengan 1000 darab dengan 100. So, dapatlah 3.2 kilometer. Darab ke? Bahagi-bahagi. 3.2. Okey. Okey, B dalam rajah dalam ni pasal locus. Okey, locus ni senang je. Locus best lah. Saya suka locus. Sebab saya ingat 5 syarat locus tu je. Macam mana saya ajar awak, itulah cara yang saya faham. Rajah dalam ruang jawapan menunjukkan sebuah heksagon sekata. Okey, heksagon sekata. Lukis locus bagi titik L. Maksudnya kita nak locus L yang bergerak dengan keadaan QP sama dengan QL. Okey, locus L dekat sini L ni dengan ada Q kan. Maksudnya dia akan jadi satu bulatan. Okey, awak kena perhatikan dalam soalan ni. Kan saya katakan dari satu bulatan, dari dua bulatan tu kan. Tapi kalau soalan tak mention, soalan tak bagi tahu, awak tengok ayat dia ni. Dia kata locus L. So perhatikan L dia ni. L tu dengan Q kan. Maksudnya L tu dari satu titik. So mesti jadi bulatan. So bila kita lukis dekat bulatan dari titik Q lah kiranya. Locus L dari titik Q. Okay, locus L dari titik Q. So sekarang ni Q kita. L tu maksudnya dia bulatan Q tu. Dari titik Q kita buat bulatan L. So kita nak buat bulatan L tu kita ikut ukuran QP. Kita ikut ukuran dekat sini. So kita lukis locus QP lebih kurang macam ni. Dapat macam ni. Sama ada awak nak lukis penuh satu bulatan ataupun lukis separuh. Bagi kena yang ni je pun tak apa dah. Sebab rajah dia nak dalam heksagon sekata je. Yang atas ni tak ada tak apa. Nak lukis penuh pun tak ada masalah. Separuh pun dah okey dah. Okey, so selesai nombor 1 dia adalah bulatan. Okey, ni adalah locus L. Yang kedua, locus bagi titik M. Yang bergerak dengan keadaan MP sama dengan MR. Okey, sekarang ni tengok pada M. M ni, dia dekat dengan P dan dekat dengan R. Maksudnya dia ni dekat dengan dua titik. M dekat dengan P dengan R. Mana R? Okey, ni R. M dengan P. So kalau locus yang terbentuk, locus yang berjarak sama dari dua titik P dan R, kita akan dapat garis yang berserenjang. So kalau titik dekat sini, garis berserenjang macam ni. Titik dekat situ kan bila kita sambung dia, so jawapan dia garis berserenjang. Yang ni lah locus. Okey, so kalau kita ada P R dekat sini, kita yang ni untuk soalan macam ni, dia tak bagi tahu kan menggunakan jangka lukis dengan pembaris contoh. Dia tak ada guna kan, dia tak ada kata kan. So soalan ni tak perlu guna pembaris, tak perlu guna jangka lukis pun.
Kalau dia tak bagi tahu tu maksudnya markah kalau tak guna pun tak apa. Guna pun boleh, tak guna pun boleh. Okey. So untuk soalan ni, garis berserenjan dia kita boleh terus lukis. Tak perlu nak lukis guna jangka lukis. Boleh terus lukis. Kenapa saya lukis macam ni? Sebabnya, kita apa? Sebab dia titik P dengan R, so garis berserenjan dia setengah ni lah. Dia bukan tengah ni, tak boleh tengah macam ni. Mesti P dengan R. P dengan R tu kan sengit, so sengit jugalah dia. Kita tengok dekat sini. So 2 titik dekat sini, so garis berserenjan dia tengah-tengah macam tu. Kalau PR tu kita sambungkan sini kan. So yang berserenjang dengan dia. So dapatlah. Yang ketiga, tandakan simbol persilangan. Okey, kita simbol dia kita tandakan yang ni. Satu sahaja. Satu sahaja. Sebab kalau yang ni dia di luar apa kita panggil di luar graf lah, di luar lukisan. Satu sahaja yang dalam hexagon sahaja. Nak tanda pun boleh je tapi tak ada markah lah. Okey, locus sangat senang. Saya suka tajuk locus. Okey, C last 1, 2. Rajah di bawah menunjukkan 2 garis lurus selari PQ dan RS yang dilukis pada suatu sata kertas. Hitung kecerunan garis lurus PQ. Hitung kecerunan garis lurus PQ. Okey. So kalau kita nak cari kecerunan, kita kena ada 2 titik lah kan. Okey, nak cari kecerunan tu kita guna formula Y1 tolak Y2 per dengan X1 tolak X2. Ingat tak? Kita nak cari kecerunan Y1 tolak Y2 per dengan X1 tolak X2. Mesti Y dekat atas. Mesti Y dekat atas. Okey, bila Y dekat atas, so PQ, okey awak tanda je P awak jadikan X1 pun boleh. So, ni tak boleh ni, X1 kena Y1 lah. X2 dengan Y2. Okey, so kiralah hitung kecerunan garis lurus kecerunan PQ. Ni ada, tak tahu. Okey, kecerunan PQ 6. Awak nak buat Y2 tolak Y1 pun boleh. Nak guna 1 tolak 6 pun boleh. Tak ada masalah Boleh je mana-mana. So nanti jawapan dapat 1/2. Nak buat 1 tolak 6 dengan negatif 4 tolak 6 pun boleh. Dapat 1/2 juga. Seterusnya yang kedua cari nilai H. H ialah pintasan Y. H ni dekat pintasan Y. So RS dengan PQ ni dia kecerunan yang sama kan. Dia kata selari kan. So bila selari kecerunan dia sama. Kalau yang bawah ni 1/2, yang atas ni pun dah 1/2 kecerunan dia. So kita carilah guna formula yang ni juga. Y ni letaklah Y tu 9. Ambil je. Sini X1, Y1 contoh. Lepas tu H ni, koordinat H ni ialah 0 Y lah kan. 0 Y2. X1, X2 0. Y2 tu kita tak tahu apa. Okay. So cara nilai. Just kira je lah. Y2 ni kita H lah Y2. Kan. Ni kan koordinat dekat pasti Y. So Y2. So masukkan je lah. Y1 tolak Y2, 9 tolak H. 4 tolak 0 sama dengan 1/2. Ambil je. 9 tolak H, 4 tolak 0 sama dengan 1/2.
Okey, lepas tu boleh darab silang. Dapat H sama dengan 7. Okey, boleh? Ada soalan lagi pasal yang ni dekat sini? Okey, kita buat yang set 3. Set 3 bahagian A. Saya bagi jawapan dulu. Okey, ready nak tanda jawapan? Nombor 1 jawapan dia B. Dua C. 3 D. 4 D. 5 B bola. 6 bola. 7 D dadu. 8 C cawan. 9 jawapan dia D dadu. 10 C. 11 B. 12 B bola. 13 juga bola. 14 cawan. 15 cawan. 16 A ayam. 17 B bola. 18 D dadu. 19 C, 20 C. Okey, so sempat tak? Sempat tanda jawapan masing-masing. Soalan berapa nak tanya? Nombor 7 cikgu. Nombor 7. Lukisan berskala juga. Raja di bawah menunjukkan satu pelan kawasan kolam renang. Skala bagi pelan itu ialah 1/400. Skala bagi pelan. Okey, 1/400. Hitung luas dalam meter kuasa 2. Dia nak luas sebenar. Kolam renang. Kat sini. Pelan 1/400. Hitung luas dalam meter kolam renang. Okey. Macam mana kita nak cari luas kolam renang dulu? Apa formula luas bulatan?
Pi J kuasa 2. Okey, pi J kuasa 2 itu nak cari luas bulatan. So sekarang ni kita kena tahu J dia. Kena tahu J dia. J yang sebenar lah. Kita kena tahu J yang sebenar. Sebelum nak tahu yang sebenar, kena tahu yang dalam lukisan dulu. Jari. Jadi dekat sini, lantai berjubin 5 cm. 5. So dekat sini 0.75, 0.75 sama kan. So diameter tu panjang semua kan. Okey, kena tolak dulu. 5 cm tolak 0.75 tolak 0.75. Dapat berapa diameter dekat situ? Bila 5 tolak 0.75 tolak 0.75. Berapa diameter? Berapa diameter dapat? Okay, dah dapat diameter tu, kita nak tahu jejari. Kita nak tahu jejari kan? Kena bahagi 2 lah. Jejari bahagi 2. Yang ni tadi bahagi 2. So dapat berapa? 1.75. 1.75 kan? Ni jari untuk kolam renang yang lukisan dalam cm. Okey. So dalam cm jari dia 1.75, maka kita kena tahu jari kolam renang yang sebenar. Ukuran yang sebenar. So kalau dalam pelan 1:400, maksudnya kalau kita lukis 1.75, dia akan bersamaan 1.75 darab dengan 400. Jadi kita tahulah berapa yang sebenar dia. Darab dekat situ dulu. Dapat 700. 700 ni cm. 700 dapat cm. Okey, bila dapat cm, kita nak tahu luas kan dalam meter kuasa 2. Soalan ni dalam meter kuasa 2. Okey, so kita dah tahu dah jejari 100 cm. Luas ni pi J kuasa 2. Pi tu 22/7. Darab dengan jejari. Okey, jejari 700 cm kena tukarlah kepada m meter. 700 cm bahagi dengan 100. 7 meter. Bahagi dengan 7, so darab 7 kuasa 2. Dapat jawapan 154. Boleh? Lagi soalan? Nombor 12 cikgu. Berapa? 12. 12. Dalam rajah di bawah, O ialah pusat bagi satu daripada 2 bulatan. O, okey, O dekat sini je. Satu pusat bagi satu daripada 2 bulatan. Satu je lah. A, B, C, D ialah tangen sepunya. A, B, C, D ialah tangen sepunya kepada bulatan masing-masing di B dan C. Maksudnya kalau tangen sepunya ni, dia akan jadi 90 darjah dekat sini lah. Yang sini je lah 90 darjah. Yang ni, garis ni dia tak pergi dekat pusat kan. Sini O ni yang pergi dekat pusat. So OB tu jejari. Jadi 90 darjah dekat sini. Cari nilai X tambah Y. X dekat sini, Y dekat sini. Okey. Hari tu saya dah pesan dah. Kalau kita dapat soalan macam ni kan,
Kalau kita tak tahu sangat lah nak cari X dulu ni, okey. Kalau tak tahu sangat lah kan, awak cari tu ikut maklumat yang diberi. Macam yang ni, kita ada 78 dekat sini. So macam mana kita nak pergi sampai dekat Y? Kita tak adalah kita macam ambil Y. Kita ambil Y dulu, lepas tu kita pergi satu-satu sampai maklumat yang ada. Kita mula dengan yang ada dululah. Kiranya 78 dengan 50 tu. Dengan 90 tu macam mana kan kita nak tahu. Okey, so sekarang ni bila X ni adalah segitiga. Ni adalah segitiga. Dalam bulatan ada segitiga. So ni adalah bila X ni, bila dia kena tepi ni, tangent ni, dia kena macam ni. So X ni dia akan sama dengan 50. Yang ni memang kena buat praktis lah nak bagi nampak. X ni dia akan sama dengan kat sini. So X tu memang terus dapat lah kiranya. X tu sama dengan 50 terus. Dia akan sama. Sini dia akan pergi naik satu dapat 50 dekat sini. So X tu ialah 50 darjah. Terus dapat. Kemudian Y. Okey, Y dekat sini. So sekarang ni Y. Okey, untuk nak cari Y ni, selalunya kita ada bentuk yang dalam bulatan tu, bentuk yang pada lengkuk yang sama. Kalau pergi dekat pusat dengan pergi dekat tepi contoh. So tepi tu dia akan jadi X, yang dekat pusat tu dia akan jadi 2 kali X yang atas ukuran dia. Kalau sini Y, maka sini dia akan jadi 2Y. Okey, so nak cari sini kita perlu tahu sini dululah. Yang 2Y ni kita boleh cari daripada dekat sini. Sini 78, sini 90 dan sini X ni kita dah tahu dah 50. Dan yang ini bentuk segi 4. Yang ni bentuk segi 4. 78 tu bentuk yang segi sisi dekat sini lah. Yang 78 yang segi 4 ni. Ni segi 4 bucu kan. So 360 tolak dengan semua. 90 tolak 78 tolak dengan 50. Tolak 78 tolak 90 tolak 50. So dapat nilai dekat sini. Berapa dapat? 142. 142. Nilai dekat sini ialah 142. Okey, tadi saya kata Y ni, kalau sini Y, sini 2Y kan. Sini dia akan jadi 2Y kan. Maksudnya 2Y kita ialah 142. Maka Y kita boleh tahu 142 bahagi 2 lah. Dapat 121. Okey, boleh? Lagi soalan? Uh, 11. Azam membeli sebuah kereta bernilai 60,000 secara kredit. Dia telah membuat bayaran wang pendahuluan sebanyak 6,000. Okey, beli kereta 60,000. Buat bayaran wang pendahuluan deposit 6,000. Bayaran ansuran bulanan 630. Jika kadar faedah yang dikenakan
oleh bank ialah 4% setahun, berapa tahunkah yang diperlukan oleh Azam untuk membuat bayaran balik kepada bank? Kadar faedah 4% setahun. Berapa tahunkah yang diperlukan oleh Azam untuk buat bayaran balik kepada bank? Okay, ni bawa tajuk yang pinjaman. Pinjaman bayaran angsuran. Betul lah, bayaran angsuran bulanan. Okey. So sekarang ni jumlah pinjaman dia ni, dia beli kereta 60,000 kan. Dia dah bayar dah kereta tu sebanyak 6,000. Jadi pinjaman dengan bank kena tolak lah dulu. Sebab kita pinjam dengan bank tu, lepas kita tolak 6,000 tu kita bayar guna duit kita. Azam tu dia beli 60,000, dia bayar deposit tu guna duit dia lah 6,000. Okay, so selebihnya tu dia pinjam lah dengan bank. So kiranya yang dia pinjam dengan bank tu ialah 60,000 tolak dengan 6,000. Bila tolak dapat 54,000. Yang ni 54,000 ni dia buat pinjaman dengan bank. So pinjaman dengan bank, bayaran angsuran dia pula secara bulanan tu ialah 630. Setiap bulan dia bayar 630 kan. Jadi jika kadar faedah yang dikenakan bank ialah 4% setahun, berapa tahunkah yang diperlukan oleh Azam untuk membuat bayaran balik? Dia ni kiranya pinjaman dia yang sekarang ialah 6,000 kan. 54,000. So lepas yang dia akan bayar balik tu, dia kena tambahlah dengan faedah dia kan. Untuk faedah tu kita kira dengan PRT. I sama dengan PRT kan. Ni adalah 5,400 tu P. Faedah dia tu kadar faedah R darab dengan masa. 4,400 darab dengan faedah iaitu 0.04 darab dengan tahun. Tahun berapa tahun? Okay, setahun. Berapa tahun? Okey, T yang kita nak kira lah. T yang kita nak kira. Dan ni adalah PRT tu faedah dia kan, jumlah faedah. Okey, jumlah faedah darab dengan, kena tambah dengan P lah. Tambah dengan P. Okey, saya tulis kat sini sempit situ. Kiranya A ni yang dia perlu bayar, jumlah yang dia perlu bayar ialah P tambah PRT kan. Jumlah yang dia perlu bayar ialah P darab PRT. Okey, angsuran bulanan ialah 630. So, selama berapa tahun? Selama berapa bulan? 630 selama berapa bulan? Okey, selama berapa bulan? Kita tak sure lah kan, tak pastilah kan berapa bulan. Dan so berapa bulan tu berapa tahun? Bulan tu kita cuba tukar kepada tahun. 1 tahun 12 bulan. So kalau kita nak tahu tahun, 630 sebulan. Okey, kalau setahun darab dengan 12 kan. 630 sebulan darab dengan 12 bulan, ni dapat untuk setahun. So dia kena bayar selama berapa tahun? Darab dengan T. Dia kena bayar selama berapa tahun tu yang kita tak tahu. T tu tak tahu berapa tahun. Okey, P ni pula ialah jumlah pinjaman dia yang asal iaitu 54,000. Okey, tambah dengan faedah dia. Kita nak tahu yang berapa kita jumlah bayar, maksudnya jumlah yang kita pinjam tambah dengan faedah yang bank kenakan. Faedah tu ialah P 5,400 darab dengan R 0.04 dan T yang kita nak cari. So awak selesaikan yang sini lah. Selesaikan dah sini.
Yang sebelah kiri ni darab 7560T. Sama dengan 5400 sama tambah dengan yang ni boleh darab masuk. 54000 darab 0.04T 2160T. Darab je lah. So yang ni boleh pindah. 7560T tolak 2160T sama dengan 54000. Okey, so cari nilai T. Dapat 10. Cari nilai T dapatlah 10 tahun. Boleh? Lagi soalan? Nombor 10 cikgu. Nombor 10, raja di bawah menunjukkan plan sebuah dewan. Jika perimeter pentas pada lukisan ialah 15 cm. Perimeter pentas. Perimeter tu maksudnya ukur sekeliling lah. 5 tambah 10 tambah 5 tambah 10. Perimeter pentas. Oh, senang je ni. 5, 10 tambah 5 tambah 10 kan. Ni perimeter pentas yang lukisan lah. Plan. Kiranya perimeter kita 5 tambah 10 tambah 5 tambah 10 tu perimeter dapat 30 meter kan. Okey, yang ni plan. Untuk ukuran sebenar ni plan sebuah dewan. Jika perimeter pentas pada lukisan ialah 15 cm. Cari skala yang digunakan. Oh, okey. Okey, yang ni plan ni maksudnya dia kan bagi tahu dalam meter kan. Maksudnya yang ni ialah sebenar lah ni. Dia nak yang sebenar, perimeter pentas yang sebenar ialah 30 meter. So kalau lukisan dia nak 15 cm. Maksudnya 15 cm mesti lukisan dulu nisbah dengan yang sebenar. 15 nisbah 30 meter kena tukar kepada sentimeter. Meter tukar ke sentimeter. Buat apa? Meter tukar ke sentimeter darab 100. Okey, so 15 nisbah 3000. Okey, so sekarang ni awak cuba jadikan dia 1. Sebab kat sini jawapan kita 1 kan. Kalau kita nak permudahkan nisbah pun memang kita bahagi dengan nombor sama, iaitu bahagi dengan 15. So dapat 15 bahagi 15 dapat 1. 3000 bahagi 15 dapat berapa? C, 200. Lagi soalan? 13. Duduk kat page ni je lah ni. Okey, 13. Dalam raja di bawah, O ialah pusat bulatan dan POQ ialah segitiga sama sisi. POQ, segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi maksudnya semua sisi dia sama panjang. Ni, semua sisi dia sama panjang. So kalau segitiga sama sisi, kena ingat sudut dia pun akan sama. Sudut dia pun akan sama. Dekat sini, sini, sini akan sama juga. Sama juga yang tu. Jadi, kalau segitiga ni, jumlah sudut dekat dalam A, B, C ni,
A tambah B tambah C mesti 180 darjah. Sudut dalam segitiga. Sudut dalam segitiga wajib 180 darjah. Okay, so kalau dia sama sisi, maksudnya sudut dia pun sama. So 180 bahagi 3. 180 bahagi 3 dapat 60. So semua sisi tu 60, 60, 60. Okay, dia nak tahu cari nilai Y. Y dekat sini. Okay, so memandangkan dua dekat sini, kita apa yang saya nampak dekat sini, kita boleh gunakan formula yang bentuk yang macam tadi, yang pergi dekat pusat dengan pergi dekat lilitan tu. Yang macam ni. Dalam bulatan, satu pergi dekat pusat kan. Satu lagi pergi dekat tepi. So kalau sini X, sini jadi 2X. Okay, kita akan guna formula ni. Cari nilai X, cari nilai Y. Y dekat sini. Okay, kalau kita tengok dekat sini, mana yang kita boleh, mana yang kita, sekejap, saya list dulu. Bentuk kita, bentuk yang ada, yang sama. Okay, lengkuk, atas lengkuk yang sama iaitu dekat sini. Semua tu pergi dekat bucu. Okay. So, X sini sama dengan X sini. Okay. Ni satu, yang ni dua. Okay, ni yang pertama, yang kedua. So, kalau tengok dekat sini, kita boleh cuba guna lengkuk dekat sini. QR ni. Lengkuk QR. So, kalau pergi dekat P, dia 60. Tak juga kan? Sini. Okay, sini dah sudut sama dah ni. Hampir betul dah ni. Okay, kalau lengkuk QP. Okay, tak kalau lengkuk QP. QP kat sini. Lepas tu. Oh, tak ada. Okay, sudut dekat guna lengkuk PS. Guna lengkuk PS. Awak boleh guna lengkuk PS. PRS 75. Lepas tu satu lagi. Okey, senang dah, nampak dah. Dia guna bentuk yang kedua Dia guna rumus yang kedua ni, formula yang kedua ni. Kalau kita guna lengkuk PS, dia pergi dekat PRS ni. Okay, PRS ni 75 kan. Yang ni 75 kan. So, menggunakan lengkuk yang sama, dia pergi dekat PQS. So, dekat sini, PQS ni mesti 75 juga. Mesti 75 juga. Maka 60 tambah Y sama dengan 75. So, Y berapa? Dapatlah 15. Senang je, cuma kena teliti sikit. Untuk tajuk garis dan sudut yang pasal bulatan tu kena praktis je lah. Praktis je, cari soalan. Okey, lagi soalan? Tak ada soalan yang lepas-lepas ni? Yang ni semua senang ke?
9 cikgu. Turun bawah balik Okey, nombor 9. Dalam rajah di bawah PSR dan PRQ. PQR samalah, segitiga bersudut tegak. Mesti guna teorem Pythagoras ni. Sudut tegak ni mesti guna teorem Pythagoras ni. Okey, diberi cos RPQ. Cos RPQ sama dengan 0.386. Cari panjang RQ. Okey, dia nak tahu RQ dekat sini. Kan? Okey, so cos, kalau guna cos, apa tadi Sochatowa tadi? Sochatowa. So kalau cos kita guna A per H. A per H kan? Cos sudut RPQ ni sama dengan A per H. A per H. RPQ kat mana? Sini kan? RPQ dekat sini. Okay, so A per H. A tu sinilah. A tu PR. Okay, PR nak kena carilah ni maksudnya. H sini PQ. H ialah PQ. PQ pun tak tahu juga. Okay. PR kita boleh cari kan? PR awak boleh cari guna teorem Pythagoras. Okay, sekarang ni cos RPQ sama dengan 0.3846. Maksudnya cos, sekejap saya tulis dulu, RPQ sama dengan 0.3846. Maksudnya PR sama dengan PQ ni, PR sama dengan PR per PQ ni sama dengan 0.3846. Macam tu. So PR ni, PR kita boleh kira guna teorem Pythagoras. Ni teorem Pythagoras ni. 6 kuasa 2 tambah 8 kuasa 2 dapat jawapan punca kuasa. 6 kuasa 2 tambah 8 kuasa 2 punca kuasa dia. So dekat sini 6, 8, 10 lah. 6, 8, 10. Yang ni saya ingat bukan 6, 8, 10, 4, 6, 8 tak semestinya. Ni memang pasangan dia untuk teorem Pythagoras. Kalau ada sisi 6 dengan 8, hipotenus dia wajib 10. So PR maksudnya sekarang ni PR tu ialah 10. Boleh cari Q lah. So cari PQ pula kat sini. Cari PQ. 10. PQ boleh bawa ke kanan. Kalau tak mahir saya tunjuklah. Kiranya 10 sama dengan 0.3846 darab dengan PQ kan. Darab dua tu. Lepas tu nak tahu PQ. 10 tu bahagi balik dengan 0.3846. So PQ kita dapat nilai 26 cm. PQ 26 cm. Okay. PQ 26 cm. Lepas tu sini 26. PR tadi PR 10. Okay. So kita boleh tahu RQ dah lah. Bolehlah tahu RQ guna teorem Pythagoras. Guna teorem Pythagoras pula. Sebabnya ni adalah segitiga bersudut tegak. Hipotenus dia yang mana? Yang ni hipotenus ke? Tengok 90 dia. Hipotenus mesti berlawanan, bertentangan dengan sudut 90. So 26 lah hipotenus. 26 hipotenus. So kalau 26 hipotenus, awak ambil je hipotenus tu, tolak dengan yang lain. Tolak dengan 10 kuasa 2. Tolak aja. So 10
24, 26. So D 24. Okay, boleh fahamkan? Soalan lain? Lapan belas cikgu. 18, nyatakan titik persilangan antara garis lurus. Titik persilangan. Okey, kalau titik persilangan, koordinat dia sama lah kan? Titik persilangan kan. Contoh kita ada garis yang macam ni. Contohlah. Contoh ni garis 3x tambah y sama dengan 7. Lepas tu garis satu lagi, x tolak y sama dengan 5. Ni contoh lepas tu titik persilangan dia dekat sini. Maksudnya titik persilangan ni koordinat dia sama x dengan y. Kalau kita masuk dekat sini, x dia dapat 5 contoh. 5 dengan 1 contohlah ni. Dapat 5 dengan 1. So kalau yang ni pun akan dapat 5, 1 lah kan. Maksudnya koordinat dia sama kan. Kan. Jadi kalau kita nak cari titik persilangan, kita buat macam ni. Yang first ni, okey, 3x tambah y sama dengan 7. Awak letak sebagai x sama dengan apa? Ataupun y sama dengan apa? Kalau dekat sini, lebih mudah kita buat y sama dengan lah. So 3x tu bawa ke kanan, 7 tolak 3x. Okey, lepas tu yang satu lagi ni pun sama. Kita buat y juga. Y sama dengan apa? So kalau dekat sini y sama dengan apa? Negatif y ni, y kalau dekat sebelah kiri negatif kan. Y ni sekarang ni di sebelah kiri dan dia negatif. Okey, so saya suka positifkan dia, jadikan dia sebelah kanan lah. Y sebelah kanan. Memanglah kita nak y sama dengan apa. Tapi sebab saya nak positifkan dia dulu. Saya suka untuk positifkan dulu. Okey, saya positifkan dulu. Y tu saya letak sebelah kanan. Dan 5 saya pindah kiri. X tolak 5. So saya dapatlah y sama dengan X tolak 5 lah. Okey. Jadi nilai y kita ni untuk dua persamaan ni dia sama. Dia sama kan. So saya buat 7 tolak 3x sama dengan X tolak 5. Sebab y ni sama dengan y ni lah. Dia akan sama kan? Kenapa tak keluar? Awak masih dengar ke? Okey. Tujuh tolak 3x sama dengan x tolak 5 macam ni. Jadi, selesaikan x. So sama juga macam ni kan. Saya suka kalau negatif 3x sebelah kiri ni, saya tak nak pindahkan x sebelah kiri. Saya suka yang ni bawa ke kanan supaya dia jadi positif. Sebab yang ni dah positif dah. So kalau saya pindah yang ni jadi positif, senang kita nak tambah. Dekat sebelah kanan ni jadi x tambah 3x. Dan tolak 5 ni saya pindah 7 tambah 5. Jadi terbalik lah. Tak adalah saya nak buat negatif 3x tolak x. Macam senang. Boleh je. Tapi nampak macam tak berapa cantik je. Nampak je lah. Okey je. Boleh je buat. Okey. So 4x sama dengan 7 tambah 5, 12. So x sama dengan tapi kalau nak tulis ni boleh je awak letak sebelah kiri. X sama dengan 12 bagi 4, 3. 3 lah. Dapat X sama dengan 3. Titik persilangan. Koordinat lah kan. Kena cari Y pula. Dan untuk tahu Y, ambil je lah mana-mana. Yang ni pun boleh. Yang ni pun boleh. Kita ada 2 kan tadi. Kita ada 2 tadi. So ambil je mana-mana. 3 tolak 5. Negatif 2.
So, koordinat 3, negatif 2. 18. D. 3, negatif 2. Ada soalan lain? Tak ada cikgu. Okay, yang lain pun semua tak ada dah. Kalau tak ada, betul tak ada Okey, pergi kepada bahagian B lah. Bahagian B, jawapan dia. Ready? Nak tulis jawapan ni. 1A1 benar, 1A2 palsu. Yang B, padanan dia 32 yang atas. Dan kemudian dia turun ke 2/5. Kalau tak sempat, sila bagi tahu. Okey, yang pertama faedah untuk setahun 3,500. Kemudian faedah untuk 20 tahun 70,000. Jumlah bayaran balik 170,000. Ansuran bulanan ialah 708.33. 708.33 sen. Okay, nombor 3. Nombor 3 dengan menggunakan skala. Okey, ukuran sebenar DE ialah 33 meter. GH 12 meter. BC 24 meter. Dan EF 6 meter. 4A nilai kecerunan. Kecerunan yang pertama 1/2. Nilai kecerunan 2 markah. Okey, 1/2. Okey, untuk yang nombor 4 ni awak kena tunjuklah. Kalau boleh tunjuklah jalan kira dulu. 2Y sama dengan X tolak 1. Tak apalah. Nanti awak buat jalan kira. Tapi jawapan tu mesti dapat kecerunan ialah 1/2. Dan yang kedua, kecerunan dia dapat 4/5. Okay, so nak tahu kecerunan tu mesti tukar kepada Y sama dengan MX tambah C lah. Kena tahu M dia. Okay, B. Sudut yang sepadan OQP ialah sudut OQR. Dan jika PQR 40 darjah, maka PQO 20 darjah. Bahagi 2 je. Nombor 5, locus. Nombor locus. 4 markah, 4 lah ni. Nombor 5, yang pertama 5 unit dari titik L. 5 unit dari titik L. 5 unit dari satu titik. 1, 2, 3, 4, 5. So, 5, 5. So, buat satu bulatan. Macam ni. Lepas tu, jarak 3 unit dari KL. KL satu garis. 1, 2, 3. Okay, 1. Okay, lepas tu, awak garis tu bagi cantik lah guna 8 baris. Okay, lepas tu
dari titik L dan titik N. 2 titik L, N. Okey, so garis kat sini. Okey, locus sebagai titik D, jarak sama KN, LM. Okey, so 1, 2, 3, 4. 8, okey 4. Okey, so setiap garis tu kena ada. Lepas tu nyatakan. Sini locus A, B, sini C, sini D. Okey, awak nyatakanlah supaya pemeriksa tak tertukar. Jangan pula awak yang tertukar, silap pula. Tak payah label, tak apa, tak payah label lah. Kalau tak nanti tersalah label pula. Okey, siap bahagian B. Ada soalan? Nombor 2, cikgu. Nombor 2, Puan Rosita membuat pinjaman peribadi dengan bank murni sebanyak 100,000 dengan kadar faedah sama rata 3.5% setahun selama 20 tahun. Kadar faedah sama rata. Faedah sama rata kita ada 2 kan. Faedah sama rata dengan satu lagi faedah atas baki. Okey, faedah sama rata atau faedah atas baki. So kalau sama rata tu dia faedah tu sentiasa samalah. Kita macam untuk faedah sama rata tu dia ambil keseluruhan macam tu. Kalau atas baki, faedah atas baki kita kena kira by tahun. Tahun pertama macam mana, tahun kedua macam mana. Ataupun bulanan, bulanan asuran macam mana, bulanan kedua macam mana. Itu kalau faedah atas baki. Yang ni faedah sama rata lagi senang. Faedah sama rata ni lebih kurang dengan faedah mudah lah. Okey, lebih kurang dengan faedah mudah. Selama 20 tahun. Okey, so sekarang ni faedah untuk setahun. Okey, so kalau ni 100,000 ni adalah P dia lah. Kita ada I sama dengan PRT kan. Ni interest. Faedah dia sama dengan P tu principal, R tu rate kadar faedah dan T tu time masa. P tu 100,000. Kalau untuk setahun awak kira lah setahun dia. T tu letaklah setahun. Kan 100,000 darab dengan kadar faedah 3.5. 0.0 berapa? 0.035 darab dengan 1 tahun. Macam tu je. So yang tu dapat jawapan faedah untuk setahun 3,500. Faedah untuk 2 tahun pula darab dengan 20 tahun. Darab dengan 20 tahun. Tak ada masalah. Darab dengan 20 tahun. Tukar je. Okay. Jumlah bayaran balik pinjaman. Jumlah bayaran balik pinjaman ni kita kena kira A sama dengan P tambah PRT. Maksudnya yang kita pinjam tu iaitu 100,000 tambah dengan faedah. Pinjaman kita 100,000 tambah dengan faedah yang bank kenakan. So P tu 100,000 tambah dengan faedah selama 20 tahun lah kan. 20 tahun tu ambil je 70,000. So dapat 170,000 jumlah bayaran balik pinjaman. Lepas tu ansuran bulanan. Ansuran bulanan ni kalau
awak nak ambil yang setahun pun boleh. Tadi kan dapat 3,500 kan setahun. So bahagi dengan 12. Ambil je 3,500 tu bahagi dengan 12. Ha. Dapat tak 708.33. Ha, tu salah satulah. Ataupun boleh juga kita sorry. Ni faedah Silap. Yang pertama ni 3,800 ni untuk faedah. Dia kata ansuran bulanan ni termasuk yang bayaran tu lah, termasuk yang dia pinjam tu lah, kena bayar balik kan. Yang kita pinjam campur dengan faedah untuk bulanan. Okey, so jumlah bayaran balik pinjaman ialah 170,000. Bayaran balik selama 20 tahun. Okey, so kena bahagi dengan 20 lah. 170,000 bahagi dengan 20 kita dapat untuk 1 tahun. So dapat jawapan bagat yang ni bahagi dengan 12 pula. 12 bulan. So 1 bulan dapat 708.33. Yang tadi jumlah bayaran balik pinjaman bahagi dengan 20 tahun. Lepas tu dapat untuk 1 tahun. Untuk tahu bulanan bahagi 12. Itu je. Okey, lagi? Nombor 3 tu macam mana cikgu? Nombor 3. Raja di bawah menunjukkan pelan sebuah rumah yang dilukis menggunakan skala 1/300. 1 tu yang lukisan, 300 tu ialah ukuran sebenar. Dengan menggunakan skala yang diberikan, tentukan ukuran sebenar dalam M bagi DE. Okay, kita pergi DE dulu, 11. Ni simple je ni, sama macam yang sebelum ni. Kalau 11 cm, kalau dia bagi 11 cm tu adalah lukisan, so kita nak tahu lukisan sebenar, nisbah dia 1/300. So kalau 11 cm, nisbah berapa? Maksudnya kita darab je lah 11 darab 300. Sebelah darab je 300. Dia nak sebelah darab 300 ni je. Dapat 33,000 kan. Tapi ni dalam cm. So dia nak dalam m. Tukar je lah cm kepada meter. Bahagi 100. 33 kan. Bahagi 100. 33 meter. DE. Okay, DE. Lepas tu GH. GH ni 4 cm. Sama juga, darab dengan 300. Dapat 1,200. Bahagi dengan 100. Tukar kepada meter lah, bagi 100. So dapat 12 meter. 12 meter. BC mana BC? BC 8 cm. So 8 cm ni darab dengan 300. Dapat dalam ukuran sebenar, dalam sentimeter, tukar kepada meter. Sama juga dengan EF. EF 2. Okey, dapatkan ukuran sebenar dengan darab 300. Lepas tu tukar kepada meter. Macam tu je. Okey, boleh? Okey, next class kalau boleh masuk awal sikit. 11.30. 8.30. 8.30 tu so boleh kita terus
mula. Kalau dah ramai join, kita boleh terus mula. Kalau tak, saya macam kena tunggulah pula. Kesian. Yang lain pula, kalau memanglah awak sengaja lambat tapi uh, bila saya bagi jawapan ni, nanti semua tak dapat. Nanti yang masuk lambat tak dapat. Sebagi bagian A, 1A, 1B, 1C ke apa. Masuk lambat tak dapat lah jawapan dia. Okey. So itu saja untuk malam ni. Kalau ada lagi soalan, bahagian A dan bahagian B dan juga bahagian C, simpan nanti untuk next class. Tulis dekat mana-mana. Okey, nak tanya untuk next class ni. Soalan sekian-sekian nak tanya untuk next class. Jadi minggu depan kita akan discuss soalan ni juga. Tapi kita sambung yang bahagian C. Satu kelas 2 jam cukuplah bahagian C. Bahagian C tu kan lama banyak. Kalau ada lagi bahagian A dengan bahagian B ni pun tanya minggu depan, okey? Alright. Exam bila? Homework minggu lepas bahagian A dengan bahagian B je kan? Exam Khamis depan. Khamis depan. Minggu depan 14 Januari. 14 Januari. Hari Ahad. So kalau 14 Januari sempat satu kelas lagi minggu depan. Okey. Ni Khamis depan tu bila? Khamis depan 15, 16, 17, 18. Kau Khamis yang ni? Tak. 11 Januari. 11. Okey. 11 minggu ni lah. Minggu depan. Okey, betul lah minggu ni. Ada yang 11, ada yang 14. So maksudnya sempat satu kelas saja lagi lah kan untuk prepare exam. Jadi nak buat apa dalam next class? Saya plan nak buat bahagian C. Kalau ke ada cadangan lain? Tak ada kan? Tak ada nak ni lah bahagian C. Atau kalau ada soalan yang awak tak faham nak buat praktis, lepas tu soalan homework ke yang tak faham kan? Cuba tanya dalam grup. Nanti awak paste dalam grup lah supaya sama-sama dapat tengok soalan tu, kita bincang dalam kelas. Kotlah buat soalan tu nak exam dah kan. Buat ulang kaji tu soalan ni tak tahu macam mana. Okey. Boleh tanya waktu kelas kita nanti. Bagi soalan dalam grup yang awak tak faham tu, kita discuss dalam kelas nanti. Boleh je. Okey, kalau tak ada apa-apa, jumpa minggu depan lah. Siapa yang ada exam minggu ni, good luck. InsyaAllah buat yang terbaik. So cikgu tak ada homework ke? Homework yang bahagian C boleh. Minggu lepas bahagian A dengan bahagian B je kan? Ke saya suruh buat semua? Okey, tak apa. Saya lupa dah banyak form. Saya suruh buat semua Okey, tak apalah. Minggu ni just sambung je yang ramai lagi tak siap. Okey, sambung je bahagian C. Ataupun cari mana-mana soalan yang tak boleh nak buat. Okey, buat. Lepas tu tanya waktu kelas nanti. Bebaslah minggu ni nak exam dah. Boleh study. Okay, so that's all. Thank you. Okey, terima kasih cikgu.
Sama. Terima kasih, Cikgu.